Okey, kita sambung dengan sesi pembelajaran kita berkaitan dengan chapter number 5 iaitu Determination of Natural Frequency and Mode Shape. Dan dalam subtopik ini saya akan menerangkan kepada para pelajar berkaitan dengan Holzer Method. Holzer Method adalah satu metod di mana Holzer ini menggunakan kaedah try and error. Try and error iaitu cuba nasib sampai Holzer ini berjaya dan kemudian dia create satu equation yang kita boleh gunakan untuk define ataupun untuk determine the natural frequency. Jadinya Holzer method ni basically adalah a try and error scheme to find a natural frequency of the system. Basically kita kalau dalam contohnya dalam satu sistem tu ada 3 mass ataupun ada 3 degree of freedom system, jadi kita boleh menggunakan Holzer method ni. Tapi to be frank for me try and error tak sepatutnya kita buat lah, di mana kita pun tak pasti sama ada benda tu ataupun bersalah ataupun dia memerlukan solution step yang panjang, so memakan masa lah. So second statement, trial frequency is first assume. Maksudnya kita kena assume trial frequency yang pertama. Basically untuk Holzer method ni, kita akan assume trial frequency ni yang pertama adalah omega equal to 0. Di mana setiap oscillation iaitu natural frequency yang pertama adalah equal to 0. And then cara penyelesaian adalah dengan mengetahui constraint yang bersesuaian. Di mana nanti akan buat step tu nanti saya akan tunjuk akan berulang-ulang kali sampai rasanya okey yang ini adalah di mana omega equals to 0 yang itu akan jadi natural frequency yang kedua dan seterusnya yang ketiga. Di mana dalam konsep Holzer method ni ianya akan mengalami cyclic loading dan cyclic loading tu kalau para pelajar lihat cyclic loading ianya akan melalui garis reference. Jadinya yang bersentuhan dengan garis reference ni yang ini kita assume dia sebagai natural frequency dalam method Holzer ni. Okay, and then seterusnya statement number 3 adalah require a several trials. Maksudnya perlu banyak percubaan. Kalau salah kena buat balik and then sampai para pelajar berjaya mendapatkan omega sama juga dengan kosong. And then untuk konsep Holzer ni juga bukan semata-mata ianya dapat jawapan untuk natural frequency, ianya boleh menunjukkan mode shape juga dalam sesuatu penyelesaian masalah. Okey, dalam Holzer method juga, yang ni saya spesifikkan kepada torsional system, di mana kalau dalam kes ni, kalau pelajar-pelajar lihat gambar ni, basically ianya mempunyai J1, J2 dan J3. Dalam kes ini adalah kes rotational, di mana bila rotational, kes ni ada 3 masses, ada one direction, either clockwise ataupun counterclockwise, iaitu rotational. Dan untuk kes ni kita secara umumnya kita define dia as a 3 degree of freedom system. So apa yang para pelajar perlu cari adalah theta 1, theta 2 dan theta 3. Dan setiap J ni dikonekkan dengan shaft. Shaft number 1 diberi indikator sebagai KT1 dan shaft number 2 diberi indikator sebagai KT2. So yang ini adalah daripada diagram yang ditunjukkan. Daripada diagram ni make sure para pelajar dapat generate di free body diagram pada setiap J tersebut. Okey, so seterusnya selepas para pelajar buat equation of motion, jadinya para pelajar akan ada 3 equation of motion, iaitu 3 equation of motion. Yang pertama adalah berkenaan dengan J number 1. J number 1 equals to theta 1 plus KT1 theta 1 minus theta 2. Kenapa theta 1 minus theta 2? Sebab ianya ada kaitan dengan perubahan sudut pada theta 1 dengan theta 2. Yang K ni berkaitan, ianya ada kaitan dengan theta 1 dengan theta 2. Jadi untuk mass number 1, make sure theta 1 tolak dengan theta 2. Itu adalah equals to 0. Kenapa equals to 0? Sebab apa? Ianya tiada external force acting pada J tersebut. Okey, untuk yang kedua pula. Kalau pelajar-pelajar lihat yang kedua, di mana J2 equationnya adalah ini. So J2 equals to theta double dot 2 plus with KT1 theta 2 minus theta 1. Kenapa pula pada keadaan kita analisis pada theta 2 minus theta 1? Sebab apa? Theta 2 lah yang akan bergerak, ia akan bergantung kepada theta 1. That's why theta 2 minus theta 1. Dan KT2 pula kalau pelajar boleh lihat, ianya akan ada kaitan dengan theta 3. So sebab tu KT2 theta 2 minus dengan theta 3. So yang ini adalah dari segi fundamental lah, macam mana pelajar akan lebih clear bila pelajar buat step by step menggunakan free body diagram. Dan seterusnya yang ketiga ianya adalah lebih kurang sama juga dengan J number 1. So J3 equals to
theta double dot 3 plus KT2 theta 3 tolak theta 2. Jadinya untuk case ni, pelajar akan lihat di mana theta 3 dia depend pada theta 2. Sebab tu dia tolak. KT2 theta 3 tolak dengan theta 2. So yang ini adalah step yang kedua untuk Holzer method, di mana kalau ada lepas dapat diagram ataupun lepas dapat satu sistem, pelajar perlu mewujudkan ataupun membangunkan equation of motion berdasarkan daripada gambar rajah. Okey, seterusnya selepas dapat equation of motion, apa pelajar perlu buat? Pastikan pelajar assume bahawa pergerakan yang berlaku dalam sistem tersebut adalah harmonik. Untuk case ni, saya menggunakan theta I equals to, yang ini sebenarnya adalah amplitude untuk simbol cos omega t plus phi. Phi ni adalah phase angle lah. So omega adalah velocity ataupun putaran yang menggerakkan shaft tadi. T adalah bergantung pada time lah. So bila apa yang pelajar akan buat bila pelajar assume, make sure lepas assume pelajar just substitute saja. Yang ini kerja dia adalah untuk gantikan pada equation of motion. Jadi pelajar akan dapat this type of equation lah. So ada 3 equation juga yang bergantung kepada setiap J lah, J1, J2 dan J3. Dan pelajar kena ingat bahawa dalam equation kita make sure ini adalah equilibrium, di mana summation of total mass ataupun total J adalah equals to 0 lah. So yang ini akan menjadi omega power of 2 Ji dengan amplitude I equals to 0. And then statement yang seterusnya, that the sum of initial torque of the system must be 0. Yang ni adalah explanation untuk equation yang di atas ni. So make sure kena sama juga dengan 0 sebab kita assume bahawa dalam sistem kita adalah equilibrium. Dan the first trial frequency must satisfy this requirement. Sebab tu bila ada try and error scheme ni, kita kena ada satu natural frequency yang kita try, dan yang kita try tu satisfy all those requirement yang dinyatakan menggunakan Holzer method. Okey, dan salah satu condition, salah satu syarat yang untuk menggunakan Holzer method ini, di mana amplitude 1 is arbitrarily chosen as 1. Kita dah nyatakan awal-awal bahawa amplitude number 1 equals to 1. Jadinya bila kita dah nyatakan awal-awal, jadinya apa yang kita perlu cari adalah amplitude number 2 dan amplitude number 3. So amplitude number 2, bagaimana kita dapat equation ni adalah equation yang sebelumnya. Kalau tengok slide saya yang sebelumnya, ada 3 equation selepas kita substitute dengan kita assume harmonic motion. So kita akan dapat one line equation, dan yang ini dapat daripada equation yang pertama. Dan seterusnya untuk ataupun amplitude 3, yang ini akan dapat dalam equation yang kedua. So yang ini adalah proses of susun balik ataupun dinamakan sebagai rearrangement process. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah substitute this value into summation of moment, summation of torque, to see whether the constraint are satisfied ataupun tak. Macam mana kita nak buat? So kalau kita nak buat, nanti saya akan tunjukkan lebih clear dalam contoh, tapi kita kena test dulu. If not, repeat the process with a new trial value of omega. Kita kena try. Sebab tu susah. Sebab tu kalau tanya saya, method ni basically kita kena ada dalam soalan tu mesti ada nyatakan trial value untuk omega. Kalau tak memang agak susah, dan kita nak memastikan standardized of answer tu pun agak susah. And then seterusnya, this equation can be generalized for n this system as follow. Jadinya dia tak kisah untuk Holzer ni sama ada kita nak gunakan untuk 3 degree of freedom ke 2 degree of freedom ataupun multiple degree of freedom, kita tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah tahu this will be the formula ataupun the equation in order for us to find out the natural frequency as well as the mode shape. Okey, so kalau kita ambil satu contoh, contoh di mana bila ada tadilah untuk case tadi, ianya mempunyai gambar rajah 3J, J1, J2 dan J3, dan setiap J itu dikonekkan dengan KT1 dan KT2, dan bila kita plot all those information menggunakan torque MT applied, and then this is chosen
for omega. So kita akan kalau kita plot untuk vertical axis ni adalah moment torque, and then pada axis horizontal kita plot sebagai omega. But as I mentioned before, sebenarnya apa yang kita akan dapat harmonic motion. Sebab apa tadi kita assume bahawa di mana oscillation yang berlaku mesti harmonik. Untuk case ni kita assume tadi ianya adalah gunakan konsep cos lah. Okey, so untuk kes ni para pelajar akan dapat nilai ataupun dia sebenarnya adalah titik lah. Jadinya ianya adalah titik-titik yang ini adalah disambungkan. Nanti dalam contoh seterusnya nanti saya akan tunjuk lah. So yang kita nak find out sebenarnya adalah omega 1 adalah equals to 0, omega 2 adalah 707.5, and then omega 3 equals to 1224.7. So ini adalah graf yang terhasil bila kita plot torque against the omega. And then the natural frequency are which omega at which mt equals to 0. Ini statement ni para pelajar kena ingat. Pada ketika natural frequency tu macam kita nak define, pada ketika omega tu sama juga dengan 0. And then those amplitude, sebenarnya amplitude 1, 2 hingga n is defined as a mode shape of the system. Yang ini para pelajar akan dapat nilaiannya bila saya tunjukkan contoh dalam slide yang seterusnya.